Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, saudara perempuan, kita masih lagi dalam adab-adab kita dengan seluruh manusia. Yang pertama ialah bagaimana kita dengan orang yang tidak kita kenali, maka kita hanya akan mengikutinya dalam perkara-perkara yang membawa faedah dan taqwa. Dan jangan didengar perkataannya yang jahat-jahat, ya. Jangan peduli perkataan mereka yang mengkeji kamu, ya. Jangan, dan hendaklah hindarkan daripada banyak berjumpa dengan mereka yang banyak melalaikan. Ini ialah adab-adab kita sesama manusia. Kemudian dikhususkan lagi ialah soal adab-adab dengan sahabat qarib, cara kita dan bagaimana kita memilih, ya, sahabat-sahabat qarib ini. Ya, sebenarnya sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Al-ayah. Akan ditimpakan kehinaan kepada mereka di mana sahaja mereka berada, melainkan mereka mengadakan hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia, hubungan dengan manusia, illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Itu hukum asalnya, bahawa mesti ada hubungan dengan manusia. Hablum minallah ada, hablum minan nas ada, ya. Jadi hubungan dengan Allah pun ada, hubungan dengan manusia pun ada. Memang disuruh mengadakan hubungan. Kalau tidak, akan ditimpa kehinaan di mana juga mereka berada, melainkan ada hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Jadi maknanya memang kita disuruh ada hablum minan nas. Tetapi dalam masa yang sama, ya, dalam masa yang sama ada pula dalam ilmu tasawuf ini cara-cara untuk kita bersahabat, untuk kita bersama dengan manusia itu. Jadi antara lain katanya, ya, setelah kita baca sebelum ini, hendaklah kita pilih orang yang mempunyai akhlak yang baik dan orang yang berakal, ya, orang yang berakal. Dan hari ini kita masuk kepada yang ketiga, ya, iaitu hendaklah orang-orang yang soleh. Soleh ini suatu istilah agama sebenarnya. Soleh, yang dikatakan soleh itu apa yang dipandang soleh oleh agama, bukan oleh manusia, ya. Maknanya yang dipandang soleh itu apa yang dipandang soleh oleh agama, ya, bukan mengikut pandangan manusia, tidak, ya. Jadi mengikut pandangan Allah, si bulan ini sifatnya begini, soleh, ya, as-solihun, ya, ada orang yang solihin. Jadi oleh kerana itu yang itu boleh berkawan. Sangat-sangat disuruh kita memilih kawan yang soleh, sebab akan mempengaruhi agama kita, ya. Maka jangan engkau bersahabat dengan orang yang fasik, orang yang melazimi dosa besar, bermegah-megah dengan dosa besar. Orang yang melazimi dosa kecil, bermegah-megah dengan dosa kecil, ini orang yang fasik, ya. Jangan, sebab dia mempengaruhi hati kita, ya, mempengaruhi hati kita dalam pergaulan. Kecuali dengan pendekatan dakwah, pendekatan nasihat, ya, pendekatan maknanya perhubungan begitu, ya. Kerana orang yang takut akan Allah, dikata kerana orang yang fasik yang selalu mengerjakan dosa yang besar. Orang yang fasik antara lain takrifnya ialah orang yang melakukan dosa besar, ataupun yang melazimi dosa besar, ataupun orang yang melazimi dosa kecil, ya. Kerana orang yang takut akan Allah tidak mengekali dalam membuat dosa besar. Dia akan pasti berasa bersalah. Sebab itu ada suatu dipanggil nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini ialah suatu yang ada dalam diri, yang menegur dan mengkritik perangai tak elok, ya. Fala uqsimu bin nafsil lawamah. Nafsul lawamah ini nafsu yang sentiasa mencela atas perbuatan jahat, ya, yang dilakukan. Kesedaran ada, ya, kesedaran ada,
Jadi dikena tingkatkan daripada lawamah menjadi mutmainnah, tenang dengan perintah Allah, bukan gelisah, bukan gelisah. Kerana orang yang takut akan Allah, kerana orang yang takut akan Allah itu tidak mengekali dalam membuat dosa besar, dan orang yang tidak takut kepada Allah tidak dapat dipercaya. Maksudnya dia kalau dengan Tuhan pun dia tak hormat, cakap dia tak sembang dia, dengan Tuhan pun dia tak hormat, bagaimana dengan hamba Tuhan? Maka tidak dapat dipercayai sepenuhnya. Bukan langsung tak menaruh harapan, adalah harapan, tapi peratusnya rendah, peratusnya rendah. Jadi maknanya janganlah kita, dia kata di situ memang tidak dapat dipercayai sepenuhnya, memang tidak takut kepada Allah dan tidak dapat percayai sepenuhnya. Maknanya ada sedikit yang dapat kita percayai dari dia, ada sedikit. Sebab di sini disebut sepenuhnya. Dia ada sebahagian yang boleh kita dapat daripadanya. Bahkan pendirian yang tidak tetap, pendiriannya orang yang fasik tak boleh harap sangat. Pendiriannya berubah-ubah, tak tetap mengikut keadaan dan tekanan. Jadi dia tidak berasa, dikatakan di situ bahawa dia tidak mempunyai jati diri, dia mempunyai jati diri dan dia selalu mengikut suasana, mengikut suasana. Yang ini Nabi ada pesan, la takun immah, jangan jadi orang yang immah, tunduk. Maknanya kalau ngiling-ngiling, kalau tunduk-tunduk, kalau jadi begitu. Jangan jadi orang yang terikut-ikut, jangan jadi orang yang terikut-ikut. Imma'ah ni yes man, imma'ah ni yes man. Walakin wattinu anfusakum, tetapi tetapkan kedudukan kamu. Wattinu anfusakum. Jangan terikut-ikut dengan bahkan mestilah kita tetap pendirian, tetapkan kedudukan kita, wattinu anfusakum, maknanya hendaklah kita tetapkan kedudukan kita. In ahsanan nas ahsantu wa in asa, kalau kita, maknanya kalau orang baik kita baik, dan kalau mereka jahat kita akan baik. Wa in asa ahsantu, bukan imma. In ahsanan nas ahsantu wa in asa asatu. Jangan. Kalau orang baik aku baik, kalau jahat aku pun jahat juga. Ini tak boleh. Jadi orang yang soleh adalah orang yang berpendirian. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Surah Kahfi. Wattaba'a hawa. Jangan kamu taat sebagai mencari kawan, jangan taat kepada kawan yang man aghfalna qalbahu, kami telah lalaikan hatinya, an dzikrina, daripada mengingati, mengingati kami. Ayat ini turun sebenarnya kepada orang musyrikin Makkah yang datang berombongan jumpa Nabi nak mengaji, tapi mereka musyrikin. Jadi maknanya di situ bahawa mereka minta suatu majlis khusus untuk mereka, tak mau bercampur-campur dengan orang lain. Bismillah. Hampirlah Nabi melayan mereka sebab mereka ni pembesar yang belum masuk Islam. Tapi turun ayat, tak usah. Sebenarnya mereka ni bukan dakkan agama, bukan dakkan Islam. Mereka sebenarnya semata-mata maknanya untuk menunjukkan kedudukan dan pangkat. Nabi turut kehendak mereka. Jadi kalau kehendak mereka tu ialah bukan tak nak dengar, tapi nak dengar, nak Islam, tapi kami nak majlis yang berasing, tak mau sama yang lain. Maka Nabi diarahkan wala tuti', jangan taat. Permintaan-permintaan yang pelik ni jangan taat. Man aghfalna qalbahu an dzikrina, mereka yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingati kami. Jadi kalau diikut-ikut, sudah kita pun larut juga, sebab maknanya hati mereka tidak mengingati Allah Ta'ala. Jadi kita terikut sebab berkawan dengan orang yang tak mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yalah, macam kita katakan kadang kita berjalan, azan dah, dia bawa kereta, tak rasa ni hai, tengok, ya benar, bila nak berhenti, tak? Nak kata jamak bidak juga. Ini dah. Jadi tak usah diikut lara kopi ni, bahaya di dalam
kita bersahabat ni tadi, ya tak? Ini suratul Kahfi. Jadi dikatakan wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Mereka ni suka mengikut hawa nafsu. Orang yang lalai, tidak mengikut Tuhan ni, sudah mengikut hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta, urusannya ya Allah berterabur, ya, urusannya tidak terurus. Inilah orang yang aghfalna qalbahu an zikrina. Jadi jangan ikut orang, ya, jangan engkau patuh akan orang yang telah kami lupakan akan hatinya daripada mengingati kami, dan terus saja mengikut hawa nafsunya. Jadi tak boleh patuh ni di sini makna tak boleh menjadi pengikut, ya. Tak boleh mengikut selera dia. Islam ini mempunyai maknanya acuannya sendiri, kebersihan dan kemurniannya sendiri. Maka jauhi daripada bersahabat dengan orang yang fasik, kerana berterusan melihat sudahnya jadi mangli, leka, lalai, kebah, tak rasa bersalah, ya. Melihat perkara yang fasik dan maksiat itu akan menghilangkan kebencianmu terhadap maksiat. Lalu bergaul dengan orang yang mungkar, sudah kita pelupa yang ma'ruf. Lalu akhirnya engkau merasa ringan, paling-paling tidak memandang, ya, maksiat, kerana bergulumang dan membiarkan maksiat, ya. Cuba kamu lihat, orang ramai menganggap mudah dosa ghibah, mengumpat orang, kerana mereka sudah biasa melakukannya. Tetapi jika mereka melihat seorang alim memakai cincin atau cincin emas atau memakai kain sutera jauh lebih besar, dikatakan itu, nescaya mereka amat mengingkarinya. Padahal dosa ghibah, dosa mengumpat itu, ya, jauh lebih besar daripada dosa memakai cincin atau emas atau pakaian sutera, ya, pada seorang lelaki, ya tak? Jadi dosa ghibah itu, ya, jauh lebih besar. Tapi dia membiarkan ghibah, tapi kemudian dia melarang dosa-dosa memakai cincin dan memakai sutera, ya. Jadi di sini apa kita nak kata, bahawa bagaimana orang fasik ini macam-macam kemungkinan. Oleh kerana itu kita berhati-hati, ya, untuk tidak kita terjebak bersubahat dan bersahabat dengan mereka yang tidak layak dijadikan sebagai sahabat. Yang keempat, jangan bersahabat dengan orang yang tamak dunia. Sila kalau ada apa-apa kita nak bincang, ya, tentang orang ni. Yang ketiga ni, orang yang soleh. Ya, sebenarnya sahabat bezalah. Ya, sahabat beza maknanya kita kata bahawa berdampingan, ya. Kalau sekadar kita berjumpa kawan lama ni, ya tak, kemudian ada pertolongan yang tertentu kita hulurkan, itu tak ada halangan lah. Ini kita bawa jadi sebagai teman rapat. Jadi orang yang lalai kita bawa sebagai teman rapat, dengan kita lalai. Adapun sahabat-sahabat yang kita tidak kita jadikan teman yang rapat, cuma memang dulu kita ada hubungan, ya tak? Jadi yang itu kita tidaklah bersahabat dalam arti kata yang sebenar, ya, tapi lebih, ya, kita kata bahawa sebagai kawan biasa saja. Ini sahabat yang boleh mempengaruhi, ya, sahabat yang boleh mempengaruhi. Kalau sekiranya dia kawan lama kita yang boleh mempengaruhi agama, memang kita akan terima dia, ya. Tapi kalau sekiranya mengurangkan agama lagi, menyebabkan lalai dan leka, yang itu kita tak dapat nak, ya, tak dapat nak. Baik. Dia nak agama tapi dia nak bersendirian atas alasan dia inferior, merendah diri, malu, tak? Jadi oleh kerana itu kita kena hantar orang untuk, maknanya kita kata, untuk mengajar dia sementara, nak lepaskan Allah ramai-ramai. Yang tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak muda satu ketika di belah sana, kampung Jaro nama, cukup Jaro lah. Dia nak ngaji, tapi ustaz jangan bawa kami ke masjid, jangan, katanya. Yolah kami slow koyok pun tak apa, jangan tegur, katanya. Jadi kita raikan proses itu, ya, kita raikan proses itu. Sementara itu kita beransur-ansur kita bawa, ya, kepada suasana, ya tak? Jadi dalam konteks ini memanglah peringkat awal ni dia nak seorang, kita buat cara seorang. Tapi dalam proses untuk kita angkat, biar dia, maknanya dalam majlis, ya, biar dia di dalam majlis. Jangan kita halang sebab nak belajar ni satu benda yang murni walaupun seorang.
Ya tak? Ramai pun tak nak belajar. Jadi walaupun seorang, tapi kita kena raikan, ya, kena raikan apa yang dapat kita raih. Dan saya berhenti situ, insya-Allah.